So hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Sekarang kan kira dah masuk bulan Januari 2026 kan. Lepas tu kita dah ada misi baru, azam baru, betul tak? Tapi secara statistiknya, menjelang hari Jumaat kedua pada bulan Januari yang akan datang ni, sekarang kan aku post ni hari Ahad tu lah. So next Jumaat ni kiranya dia jadi Jumaat kedua lah dalam bulan Januari. So kenapa dengan Jumaat minggu depan ni? So Jumaat kedua dalam bulan Januari ni biasanya lah dia merupakan hari yang digelar oleh saintis sebagai hari Quitter's Day ataupun kita cakap sebagai hari berhenti. Kenapa? Sebab kebanyakan daripada kita akan dah putus asa dah pada hari Jumaat kedua dalam bulan Januari. Okay, so korang tahu tak apa sebenarnya Quitter's Day tu? So kalau kita nak ikut kajian, salah satunya daripada app Strava, korang tahu tak yang dah menganalisa berjuta-juta data sukan manusia dalam dunia ni, they found that satu tarikh spesifik di mana motivasi orang menurun secara mendadak, iaitu pada hari apa? Yes, hari Jumaat kedua pada bulan Januari. Majoriti orang yang dah buat azam baru kan, contoh mudah orang yang nak diet ataupun makan makanan sihat, pada hari Jumaat kedua bulan Januari ni dia dah give up dah. Dia dah balik semula kepada habit dia yang asal. So hari ni I nak share with you guys my New Year resolution dan kenapa otak kita takut akan perubahan, and at the same time I will do a taste test on 3 burger ni, burger CP yang aku dah lama nak try, and I will tell you guys why this relate dengan apa yang aku nak cerita pada hari ni lah. So let's talk about it. Jadi my New Year resolution tahun ni kan senang je, iaitu nak bergerak lebih aktif sikit and juga makan secara berhemah dan sihat lah. Tapi tahun ni I nak macam bukan setakat niat je lah, I nak guna fresh start effect. Sebenarnya kan sains dah buktikan tau, otak kita ni dia gunakan tarikh ataupun hari tahun baru tu sebagai temporal landmarks, which means it help us to putuskan hubungan antara kegagalan masa lampau tahun lepas, contohnya yang kita azam kita yang dah fail tu, dan kita rasa diri kita jadi orang yang baru pada tahun ini. Macam tu. Tapi korang perasan tak apa sebab azam-azam korang yang lepas-lepas yang gagal tu, kenapa dia gagal? Sebenarnya adalah disebabkan kita sebenarnya selama ni terlalu bergantung kepada willpower tau. Willpower ni dia macam battery phone. So at the end of the day dia akan habis. Jadi daripada kita ubah cara hidup kita secara drastik, I nak cuba and I akan fokus dengan habit stacking. Contoh lah, after I drink my coffee in the morning, then only I do my yoga for 15 minutes, something like that. Ibaratnya macam, you tak perlu paksa diri sangat lah, okay? Just follow the routine je. I just want to tell you some fun facts. Okay, sebenarnya otak kita ni kan sebenarnya dia malas tau. Ada satu bahagian dalam otak kita iaitu basal ganglia. So bahagian ni dia sukakan tabiat lama. Sebab apa? Dia jimat tenaga. So when you try new resolution, azam baru, bahagian prefrontal cortex dia akan kerja lebih sikit tau. Dia kerja lebih sikit so that you can stay focused. Tapi at the same time, it will create beban kognitif. So let's say you punya matlamat tahun ni terlalu besar, otak you akan fikir benda tu as macam ancaman tau, as a threat. Sebab tu tahun ni I nak plan lah guna atomic habits, which means I akan jadikan rutin tu sekecil mungkin sampai I dah tak ada alasan lagi untuk I skip buat benda tu. And also kan sebenarnya otak kita ni perlukan dopamine loop tau. Otak kita ni dia perlukan fast reward tau, reward yang segera, untuk bagi tahu otak kita ni okay, we are doing the right thing right now. Masalahnya dengan azam tahun baru kita tu, contohnya macam bersenam ataupun nak diet kan, dia efek dia tu jangka masa dia lama tau untuk kita nampak, betul tak? Otak kita ni dia tak suka tunggu lama-lama tau sebenarnya. Bila brain kita ni tak nampak hasil tu dengan cepat, so otak kita ni akan fikir sesuatu benda yang kita nak buat tu adalah sia-sia dan membosankan. So what we need to do, kita kena cheat sikit kita punya otak tau, which means kita kena bagi fast reward ataupun small reward sikit after kita dah buat something yang susah. Faham tak? So
untuk kekalkan my dopamine level dengan membuat video yang stress ini. Stress ke? I tak tahu lah, tapi susah jugalah nak edit video semua ke bagai kan. So let's do a taste test on 3 burger ni lah. Aku ada beli 3 burger ni. Sebenarnya aku kan dah lama nak try burger ni sebab apa tau. Aku ni fans Kak Syaz Zainuddin. Korang tahu tak YouTuber Malaysia yang Kak Syaz Zainuddin kan? Dia kan suka travel pergi Thailand. So masa aku tengok video-video dulu daripada dia yang lama tu kan, bila dia pergi Thailand, dia suka sangat try burger CP ni tau, yang spicy chicken burger ni tau. Aku pun teringin nak try, tapi lama aku simpan, barulah boleh try sekarang. So jomlah kita try sambil kita sembang-sembang sikit. So I nak cuba yang black pepper chicken stick burger ni dulu sebab dia macam menarik sikit. Yang ni bukan yang Kak Syaz try lah. Kak Syaz try yang spicy burger ni. So dia kata macam rasa dia sedap macam burger McD. So aku nak try lah kan. Okay, dalam dia macam ni rupa dia. Okay, comel lah. Tadi aku dah panaskan dah. Tapi sekarang dah sejuk lah kot sebab aku nak bersiap apa semua kan nak buat video ni. So sorry sikit lah So dalam dia biasalah black pepper macam stick lah. Tapi daging dia macam dia bergoreng sikit lah guys. Aku tak tahu lah korang nampak ke tak. So dia macam ada, tak dia ada kuah je, dia ada sos dia tu je. Itu je lah. So kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia manis. Dia sedap weh. Sebenarnya bila kau makan makanan yang ada protein kan, kita kena cari Maillard reaction tau. Macam tindak balas kimia antara asid amino dengan gula, so that dia akan bagi aroma kepada daging, tak kira lah protein yang you bakar, so that rasa umami tu dia lebih keluar sikit tau. Lada dia berasa weh, sedap. Okay, satu burger ni RM6. Okay, tapi dekat Lotus dia tengah ada diskaun sekarang. Masalahnya dia kata beli 3 RM15. So and dia kata chicken burger 3 RM15. Aku pun ambil lah 3 jenis kan. Rupa-rupanya diskaun tu I think lah dia untuk yang sama jenis. Meaning contoh kau beli ni kan, aku kena beli 3 baru aku dapat 15. So aku beli 3 ni jadilah RM18. Tak dapat lah diskaunnya. Tapi sedap weh, betul. Aku rate sedap. Sedap gila. Daripada korang beli korang tahu tak Prosperity Burger tu, rasa dia lebih kurang macam tu, tapi dia pedas dia terasa. Yang ni dia ada manis-manis sikit. Korang boleh try burger ni, sedap gila. Okay, next kita akan cuba burger spicy chicken burger yang merah ini. Inilah yang Kak Syaz cuba tu. Aku macam naknya sedapnya, dah lama aku nak cuba. So hari ni baru dapat try guys. Jadi ayam dia macam ada, dia goreng lah guys ayam dia tu. Lepas tu dia macam ada sos sikit. Aku tak tahu sos apa, tapi ya sedap gila guys. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak rasa dia lagi sedap daripada McDonald's? Bismillah. Wait, hold on. Sabar. Sos dia sedap. Rasa pedas dia dapat. Ayam dia juicy. Dia punya tekstur bagus. Aku percaya Kak Syaz. Sekarang. Burger ni memang sedap guys. Korang try lah nanti, beli tau. Sedap gila. Padahal ni dah sejuk sikit tau guys, tapi still sedap. Korang tahu tak rasa pija yang dihasilkan oleh makanan pedas macam ni bila korang makan cili kan? Sebenarnya badan kita akan hasilkan endorfin tau bila korang makan pedas. So apa tu rasa pija? Rasa pija tu rasa panas, rasa pedas yang bila korang makan cili macam tu. Tapi secara teknikal dia, rasa pedas yang kita rasa dekat lidah kita tu, dia bukan setakat macam yang kita boleh kategorikan as rasa, iaitu manis ke masin ke, tak. Sebenarnya rasa pedas ataupun panas tu adalah rasa sakit tau. So rasa sakit ni akan bagi signal dekat otak untuk hasilkan endorfin dengan dopamin sekali. So apa itu endorfin? Endorfin ni dia macam painkiller semula jadi. Sebab tu lah bila orang yang suka makan pedas kan, makan ni pedas. Tapi bila dah makan tu dia rasa shock pula. Macam tenang, lega. Kadang-kadang dia rasa high bukan high yang macam kau risau drugs lah apa kan, bukan lah, tapi macam macam sedap lah. Kenapa korang mesti pelik kan, kenapa orang-orang yang suka makan pedas relax je makan pedas kan? Kenapa tak? Sebab our brain sebenarnya tengah cuba imbangkan rasa, kiranya rasa pedas tu dengan rasa nikmat tu. Macam tu. Pelik kan? Tapi yeah, that's how it works. Sos dia pun banyak, dia tak kedekut ya. Sos dia tak kedekut. Ini aku bagi 9/10. Yes.
So kita nak try burger yang ketiga. So burger yang ketiga adalah cheese chicken burger. Ini warna kuning lah bag dia, memang cheese je. Aku rasa ni macam burger McD jugalah. Bezanya tadi ayam tu dia goreng pakai breadcrumbs kan. Yang ni dia macam dia goreng macam tempura gitu. And then dia ada cheese, dia ada mayonnaise. Itu je lah. Jom kita cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Serius guys, burger-burger dia sedap. Cuma mayonis dia ni, dia lebih kepada sweet sikit. Korang kena try sendiri lah. Kalau ikut ranking lah, aku akan makan burger yang spicy burger tadi. Then baru black pepper chicken steak. And then next yang ketiga barulah yang ini, cheeseburger. So sementara aku makan burger ni kan, jom kita tengok protein leverage hypothesis. So my azam tahun baru ni kan I nak bersenam kan, betul tak? So badan kita ni akan hantar isyarat kenyang berdasarkan pengambilan protein yang kita ambil tau. Contohlah ayam ni kan dia tebal dengan juicy kan. So dia akan bagi rasa kenyang yang lama sikit untuk kita tau. So korang kena banyakkan protein lah sebenarnya untuk rasa kenyang yang lama. Daripada korang makan snack bergula entah apa-apa tu, tilai lah apalah, baik korang makan protein, faham tak? Tapi korang mesti pelik kan, kenapa? Aku tadi cakap nak diet tapi asal tiba-tiba makan burger pula tiba-tiba kan? Tapi itulah point yang terakhir aku nak highlight, iaitu peraturan 80-20 ataupun kita panggil sebagai prinsip Pareto. Aku tak tahu lah aku sebut betul ke tak. So maksud dia macam mana? Which mean 80% daripada azam kau tu, kau akan fokus kepada kualiti dia. Maksudnya contohlah majority, contoh aku nak diet kan. So majority 80% masa aku, iaitu hari Isnin sampai Jumaat, aku akan fokus makan makanan sihat, bersenam regularly dan sebagainya kan. Meanwhile 20% lagi aku akan fokus kepada enjoyment, which is aku akan bagi contoh 2 hari cheat day aku lah untuk aku makan apa saja makanan favourite aku. Macam tu. Kenapa tau prinsip ni penting? Sebab pertama, supaya kita tak terseksa lah bila kita nak realisasikan azam kita tu kan. Sebab kalau kau nak usaha 100% pun, mostly kau akan berputus asa di tengah jalan. And diet ni korang jangan ketat-ketat sangat lah, okay? Sebab bila diet korang ketat, at the end of the day korang akan stress. Bila korang stress, korang akan hasilkan hormon kortisol. Bila hormon kortisol korang tinggi, makin susah lah korang nak turunkan berat badan. Korang boleh baca macam-macam paper lah yang berkaitan dengan hormon kortisol ni. Pergi baca. Mesti korang cakap, mana burger tadi tu tak seimbang. Burger kan sebenarnya makanan seimbang tau guys. Okay, of course bila aku tunjuk burger yang tadi tu dia tak ada sayur kan. Tapi nanti lepas ni aku akan tambah sayur lah. Sebab aku suka burger yang dengan sayur yang banyak. Kalau korang nak tahu, burger ni sebenarnya makanan lengkap. Sebab ada protein, lepas tu dia ada sayur kan. Lepas tu dia ada karbohidrat. So dia macam lengkap lah kat situ. Tapi prinsip ni boleh juga dipakai untuk azam-azam yang lain. Tak semestinya untuk yang kes macam aku untuk diet je. Contoh korang plan untuk saving lebih sikit tahun ni. So 80% from your saving, korang fokus kepada untuk bayar-bayar benda yang penting macam bill ke dan lain-lain lah. Dan 20% lagi korang boleh fokus on enjoyment. Korang treat lah sikit diri korang, beli kopi mahal sikit ke, beli kasut baru ke, treat lah sikit diri korang 20% kan. Takkan nak simpan je semua kan. Macam tu. 80% tu korang akan fokus kepada kualiti azam korang, and 20% tu korang fokus kepada enjoyment. So korang tak adalah rasa macam berat sangat nak menyimpan, betul tak? Contohnya korang nak study semester ni lebih fokus dan lebih teliti lagi. So 80% of quality tu masa korang habiskan untuk study and tak fokus kepada phone dan sebagainya. And then another 20% korang boleh scroll phone ke, scroll social media ke, ataupun korang pergi jalan-jalan ke, hilangkan stres kan. Macam tu. So itu adalah prinsip Pareto lah yang aku nak apply juga pada tahun ni, so that aku tak rasa stres sangat dengan azam aku yang nak diet ni lah. So guys, itu je untuk video kali ni. So tahun 2026 ni bukan untuk kita menjadi sempurna 100% perfect, okay? Tapi sebenarnya tahun ni boleh jadikan kita sebenarnya lebih fokus untuk macam tunaikan azam kita yang kita dah start, yang kita dah buat awal-awal tahun ni. So what you can do, you can focus on tabiat-tabiat kecil, and then you kena cari reward dopamine you apa, so that you can reward yourself after do something yang memang susah. Dan juga jangan terlalu keras pada diri you sendiri bila you dah masuk kepada quitters day tu lah yang aku cakap tadi. Just bangun esok and start again, mula hari yang baru, mulakan you punya semangat yang baru. Okay, so jangan berputus asa lah.
So actually I want to hear from you guys. Apa satu atomic habit yang korang nak mulakan tahun ni? So korang boleh komen dekat bawah. Nanti aku boleh baca and reply jugalah. Okay? So kekal tenang, keep calm. I hope you guys boleh achieve semua apa yang you harapkan pada awal tahun ni, di hujung tahun nanti. So okay, that's all for today. Thank you guys for watching. See you in my next video. Bye bye.